kita ada juga pelajar yang tarik diri, yang mana tarik diri tu ada alasan pelajar yang tertentulah, seperti mendapat pekerjaan. Ada juga yang katanya masalah kesihatan atau kewangan yang tidak boleh diteruskanlah, walaupun fakulti telah memberi penasihatan untuk mengatasi masalah tersebut, tapi bila pelajar merasakan mereka tidak mampu lagi, dia akan tarik dirilah. Dan jadi itu status pengajian akan berubah kepada aktif pada tarik dirilah. Lepas tu kita ada juga satu status yang ni rasanya jarang-jarang berlaku lah, tapi ada berlaku jugalah, seperti tata tertib lah Cik Zul. Salah laku akademik. Ya, salah laku akademik dan juga bukan akademik. Bukan akademik. Ya. Betul lah. Cumanya ada peluang tak pelajar-pelajar yang dikenakan macam tadilah gugur nama, kemudian pada awalnya nak tarik diri, kemudian sampai satu tempoh dia rasa nak masuk balik lah, ataupun dia kena apply semula melalui UPU. Dia boleh meneruskan dengan kredit yang dah dapat sebelum ni ke, ataupun kalau gugur nama, kita memberi peluang untuk pelajar merayu dalam tempoh 5 tahun selepas. 5 tahun ada tempoh. Ya, selepas gugur nama dalam tempoh 5 tahun tu dia masih boleh merayu. Dan jika dapat kelulusan, dia boleh masuk semula lah, dan dia boleh bawa semula. Jam kredit yang dia dapat sebelum ni. Untuk yang tadi tu, yang satu lagi dah tarik diri tu, tarik diri, kalau dah tarik diri tu kira mutamat lah. Ya. Maknanya kalau dia nak masuk dalam program yang sama ataupun program lain, dia kena memohon semula melalui UPU lah. Ya, UPU. Oh, begitu. Saya rasa praktis ni sama mana-mana universiti lain kan? Ya, semua universiti samalah. Cuma ada tak cabaran-cabaran lain lah dalam urusan penjadualan, pendaftaran dan status pengajian ni, yang kes-kes, mungkin kes-kes terpencil yang kita nak kongsikan dengan audiens kita? Okey, mungkin yang boleh saya highlightkan Cik Zul pasal pendaftaran khusus ni, pelajar selalunya dia tak buat pendaftaran kerana dia kadang-kadang dia keliru untuk daftar, sama ada dia perlu daftar khusus apa. Kadang-kadang dia tak lihat skema pengajian tersebut. Dia tak refer pada skema. Ya, dia tak refer. Jadi bila begitu saya cadangkan dia kena berjumpa dengan mentor lah. Kalau dia penasihat akademik dia lah, jika dia rasa macam tidak berapa pasti kan. Jadi jangan sampai minggu keempat, selepas minggu keempat baru nak mendaftar. Sebab kalau dah selepas minggu keempat, kita ada kenakan sedikit yuran lah. Untuk daftar khusus. Sama juga macam pelajar berhutang. Pelajar berhutang, bila kita blok untuk daftar khusus, jadi selalunya bila dah blok gitu, pelajar biarkan saja. Ya, jadi sepatutnya pelajar dia boleh refer kepada pejabat bendahari, dan pejabat bendahari sendiri dia boleh beri nasihat untuk bayar ansuran ataupun sedikit amount. Jadi sekatan tu boleh dibuka untuk diteruskan lah. Ya. Cuma kesimpulan dia macam tu lah. Kalau kita tak tahu cara, tak tahu kaedah semua tu, kena refer. Jangan berdiam diri. Kalau kata kawan tak boleh tolong, kena pergi kepada penasihat akademik atau fakulti. Kalau fakulti sendiri tak ada jawapan, mungkin boleh datang ke bahagian kita lah Cik tu, bahagian akademik. Itulah Nafisa, kita sediakan platform podcast ni dengan harapan pelajar-pelajar ataupun audiens di luar sana, mungkin ada parent yang mendengar, mungkin dia boleh nasihatkan anak-anak mereka lah kenaan dengan perkara-perkara ni. Dan rasanya zaman sekarang ni banyak maklumat ataupun channel ataupun platform yang pelajar-pelajar boleh akses. Dia tak semestinya pelajar perlu hadir ke pejabat akademik untuk mengetahui perkara-perkara sebegini. Dan bagi saya, since pelajar dah mendaftar sebagai pelajar contohnya, dia perlu tahu sebenarnya dari segi peraturan akademik, sehinggalah pelajar tu layak untuk bergraduat. Jadi kita teruskan lagi kenaan dengan saya masih lagi tertarik berkenaan dengan penjadualan tadi sebenarnya. Penjadualan kuliah. Ada tak apa-apa inovasi yang akan dilakukan selepas ni untuk memantapkan lagi sistem penjadualan
kuliah di UMT? Inovasi. Kalau biasa kalau pelajar UMT dia selalu membuat aduan yang mana sistem kita agak krem lah pada hari pertama. Jadi PED sendiri, Pusat Ekosistem Digital sendiri telah telah berusaha untuk menaik taraf lah. Okay. Jadi kita harap selepas ini kesesakan semasa hari pertama trafik tu dapat dikurangkan lah. Ya, betul. Dan mungkin dari segi penjadualan kuliah pula, sekarang kita dalam kerjasama dengan PED juga untuk membuat sistem jadual kuliah itu secara web base yang lebih tersusun lah. Jadi mungkin selepas ni penjadualan yang secara manual tu dapat dikurangkan. Ya. Jadi staff yang buat tu akan lebih mudah. Berbanding secara manual sekarang. Ya, betul. Yang mana dia bukannya manual sebenarnya kan, dia masih lagi online. Cuma kaedah tu yang kita buat secara manual begitu. Ya, bukan, dia macam bila ada sistem tak dapat selesaikan, kita cuba cari kaedah di mana kaedah tu kita kena buat secara manual tu, bukan manual yang kita masukkan semua tu. Maksudnya kita kena buat pembincangan dengan fakulti macam mana cara kita nak slotkan tu. Gitu. Okey, mungkin ada info tak berkaitan dengan transfer kredit yang boleh kongsikan dengan audiens kita ni? Mungkin pelajar-pelajar, especially pelajar lepasan diploma lah yang sekarang ni, pelajar baru yang mahu memohon untuk transfer kredit. Sebab transfer kredit ni sebenarnya boleh memberi keringanan lah pada pelajar kan. Sebenarnya kita tak ada halangan untuk pelajar tu ambil walaupun dia dah ambil semasa diploma. Adalah syarat-syarat dia, mungkin boleh kongsikan dengan audiens. Okey, untuk pindah kredit kepada pelajar lepasan diploma, memang kita bolehkanlah dia orang untuk mohon, di mana syarat-syarat utamanya adalah kursus tersebut mesti mendapat grade C, minimum C. Okey, dan jam kreditnya perlu sama ataupun lebih tinggi lah. Maknanya kalau masa diploma dia ambil subjek dengan 3 jam kredit, jadi di sini dia kena padankan dengan 3 jam kredit juga ataupun 2 jam kredit. Kalau kata nak 4 jam kredit tu tak boleh lah. Okey. Lepas tu dia kena semasa memohon pelajar kena kepilkan, attachkan bersama transkrip ataupun transkrip dan juga scroll. Tapi sekarang ni isu dia pelajar lepasan diploma dia cakap dia belum konvo kan. Jadi kita minta dia muat naikkan surat tamat pengajian. Okey. Yang seterusnya dia kena lampirkan juga silibus lah Cik Zul untuk pensyarah semak kesetaraan khusus, di mana kesetaraan khusus perlu melebihi 80% lah, 80%. Kesamaan dia tu perlu melebihi 80%. Untuk disetarakan. Ya, untuk disetarakan. Jadi silibus tu sangat penting lah. Pelajar kena mohon dengan institusi sebelum ni lah. Ya. Dan dia kena lampirkan. Permohonan dibuka pada minggu pertama dan kedua. Dan kalau pelajar, kalau dia tak sempat pada semester 1 ni Cik Zul, dia masih ada peluang lah untuk buat pada semester 2. Ya. Tempoh masih sama? Masih sama, minggu 1 dan 2. Untuk 2 minggu tak awal? Ya, kalau pelajar rasa dia masih nak buat pada semester pertama tapi dah lepas minggu kedua, dia masih ada peluang, di mana minggu ketiga hingga ke-6 kita masih buka, tapi ada bayaran denda lah, RM100 untuk setiap kursus. Melebihi pada tempoh tersebut, contohnya semester 3 dan seterusnya tidak dibenarkan? Tak dibenarkan. Memang begitu? Ya, begitu. Okey. Tiada kes lah sebelum ni? Ada? Kita memang sampai semester 2 lah. Semester kedua saja. Biasanya kes-kes yang tidak dapat dipertimbangkan untuk pindah kredit ni, apa dia? Yang pernah berlaku? Yang pernah berlaku, kalau diploma yang diambil sebelum ni dah melebihi 5 tahun, yang tu kena kelulusan khas. Dia ada tempoh 5 tahun. Tapi yang tu ada kelulusan khas lah. Kelulusan khas daripada institusi sebelum ataupun kita daripada kena bawa kepada Senate. UMT. Gitu. Kalau yang lain biasanya kalau grade tidak
melebihi, tidak kurang pada C tu memang tak boleh lah macam tu. Tapi fakulti dia ada juga ditetapkan syarat lain, ya, syarat grade, khas. ya, dia tetapkan grade yang berbeza lah. Kalau katakan minimum adalah C, tapi ada fakulti dia tetapkan B. Ataupun ada standard program. Ya, kan? mungkinlah sebab itu keperluan di fakulti. Ada banyak ke kes begitu? Ataupun bergantung pada fakulti. Bergantung pada fakulti. Ya, sebab dia mungkin dia tengok bila kes-kes belum. Kes Maknanya pelajar tak mampu nak bawa. Betul, sebab mungkin bila subjek lain. Okey, ada cuma syarat ataupun peraturan am kena dengan pindah kredit minimum C. Tapi fakulti boleh. Ya, boleh membuat pindaan dengan justifikasi yang tertentu lah. Betul. Okey, sebut berkenaan dengan web base tadi. Okey. Maknanya apabila pihak UMT telah selesai melaksanakan migration kepada sistem ni kepada web base penuhnya, maknanya kuranglah kita punya bebanan terhadap urusan-urusan secara manual yang tadi kita bincang untuk isu-isu yang terpencil tu. Jadi setakat ni dari segi progres lah, mungkin saya tak boleh tanyalah perkara ni kan. Mungkin dari segi pihak kesediaan pihak PED tu memang sangat positif lah berkenaan dengan perkara ni. Kita harap perkara ni dapat diuruskan ataupun diselesaikan dengan kadar segera lah, supaya staff kita lah, dia bukan saja staff, maknanya pelajar-pelajar pun boleh menggunakan sistem tersebut dengan lebih efisien dan lebih lancar. Okey, seterusnya fasiliti tadi. Ada kemungkinan kalau pelajar tiba-tiba je pihak UMT mendapat pelajar yang ramai, pelajar yang baru ramai. Buat masa ni on average kita dapat 2,000 contohnya lah kan. Tiba-tiba next 2 years kita dapat 3,000 pelajar baru ataupun 4,000. Jadi dari segi facilities ni ada tak perancangan ataupun cadangan lah daripada Nafisah sendiri, bagaimana kita nak unjurkan dari segi ruang tu? Dari segi ruang, sebenarnya kalau ikut situasi sekarang, memang kita selalu berbincang lah dengan PPH. Kita selalu tanya jugalah, berbincang ada tak bangunan yang boleh dikenal pasti untuk menukarkan kepada bilik kuliah. Dan saya tengok trend PPH pun dia memang setiap semester dia akan maklum pada kita ada satu bilik yang dia dah buka untuk bilik kuliah. Okey. Jadi dari segi tersebut kita nampaklah usaha PPH untuk membuat tu. Cuma bila kita tak ada bukan kita tak ada, saya tak pasti yang pasal ni, yang pasal projek pembangunan yang bangunan kuliah yang baru. Yang tu saya tak pasti. Tapi dari segi penambahan bilik kuliah di mana ruang yang sedia ada dinaik taraf kepada bilik kuliah tu memang selalu PPH buat lah. Memang sentiasa ada. Biasanya dia akan maklum pada kita ruang ni telah ruang baru yang telah selenggara ataupun dan boleh refurbish untuk tujuan bilik kuliah. Ya. Jadi memang kita pun selalu nyatakan jugalah kepada PPH yang mana PPH perlu ada inisiatif lah untuk tambah ruang ni. Yalah. Macam bilik kuliah, orang kata kemudahan bilik kuliah yang ada sekarang ni pun sangat baik dia punya condition. Kemudian ada tak bilik-bilik kuliah yang sangat digemari oleh pelajar? Bilik kuliah yang top sangat lah orang kata. Yang top tu kita ada bilik interaktif je tu. Ada banyak ruang tu. Berapa banyak ruang? Dalam 3 lah kalau tak silap saya. Sebab bilik tu dia macam menarik lah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dekat UMTCC yang mana dulu kita panggil kompleks kuliah lama dan telah ditukar pada UMTCC, ruang di sana pun kita memang di-upgrade. Memang bilik kuliah tu telah di renovate, memang sangat cantik lah.
Sangat cantik. Sangat cantik dan UMTCC. Ya, UMTCC. Jadi yang ruang-ruang lama tu semua telah di renovate dengan keadaan yang lebih ceria lah. Dengan lebih ceria. Yang lebih ceria, dan facilities pun memang bendahari dia dah letakkan semua yang saya rasa dia telah gantilah dengan yang lama-lama tu. Dia dah upgrade Dah pada upgrade. fasiliti yang lebih moden. Ya, lebih moden. Kemudian dari segi wifi pun agaknya dah lebih stable sekarang. Yang lebih stable. Itulah pelajar-pelajar baru ataupun senior-senior sekarang ni pun kita tak adalah dapat feedback yang negatif kena dengan perkara kemudahan ni kan. Cuma kita nak war-warkan, nak hebahkan kepada calon-calon pelajar di luar sana lah, especially pada parent-parent lah, jangan bimbang lah ke Terengganu ni kan. Jadi walaupun Terengganu ni berada di pantai timur, jadi saya boleh make sure lah benda tu kan, make sure bahawa fasiliti bilik kuliah, kemudian peralatan-peralatan di bilik-bilik amali tu sangat berteknologi tinggi, kan, dan standing dengan universiti 20 universiti lain, universiti awam lain. Jadi cita-cita Nafisah untuk urusan penjadualan, pendaftaran. Tadi saya tanya pasal inovasi kan. Mungkin agaknya apa lepas ni, apa nak buat untuk memantapkan lagi, kalau boleh, walaupun kadang-kadang tu kita rasa macam mustahil ni kita nak dapatkan dana ataupun nak dapatkan kita punya manpower, sebab bila kita bandingkan dengan universiti lain, dia dah terkadapan dalam urusan penjadualan kuliah. Dia bukannya isu terkadapan, dia memudahkan pelajar sebenarnya, dan selain dapat membantu staf buat perkara tu dengan lebih efisien. Ada tak bila berbincang dengan pegawai di universiti lain tu, sistem ataupun facilities universiti yang kita boleh rujuk untuk kita lebih terhadapan macam ni lah universiti lain? Dari segi sistem sebenarnya sistem kita yang sedia ada dia dah okey. Tapi untuk cabaran, kita menghadapi cabaran akan datang. Dengan yang saya selalu fikirlah, kalau sebab kita kalau boleh sistem penjadualan kuliah ni dia boleh berada bersama dengan sistem jadualan peperiksaan. Disekalikan ke? Impian saya lah, maksudnya okay. Bila kita dah kenapa perlu disekalikan? Dia dua modul yang berbeza. Dua modul yang berbeza. Tapi sebenarnya kaitan jadual exam dengan jadual kuliah memang sangat berkait. Sebab apa yang jadual exam buat, dia ambil daripada dia akan ambil daripada jadual kuliah. Ya. Jadi bila jadual itu dapat disatukan, maknanya mungkin jadual exam tu boleh dibuat lebih awal. Macam sekarang jadual exam awal juga kan? Awal juga. Tapi ada setengah universiti tu dia memang di awal semester tu dia boleh ataupun keluarkan. Pelajar mendaftar dia dah dapat jadual exam. Betul. Dan juga begitu. Ada setengah universiti. Ada setengah universiti tapi itulah kekangan cabaran tu untuk pihak fakulti sediakan soalan tu belum lagi maksudnya soalan-soalan exam belum. Cuma jadual saja kita perlu sediakan. Kekangan sekarang ni kenapa yang kita tak boleh nak combine sekali? Sebab kita kan masih client base kan. Macam client base. Jadi, cuma isu dia bila itulah pelajar pun airdrop, dia boleh buat airdrop sehingga minggu keempat kan. Jadi kalau kita nak buat jadual exam tu lebih awal, jadi ada perkara lah yang perlu kita paling awal pun minggu ke-6, minggu ke-5 betul, begitu. Minggu ke-6, ke-5. Boleh tahu universiti mana yang pelajar daftar pada semester tu dah boleh dia dapat jadual kuliah dan juga jadual exam? Saya tak apa ingat. Tapi adalah. Ada. Baguslah. Mungkin nanti kita ke arah itulah untuk tapi kita beri ruang lah masa kepada pihak PED dan pihak universiti lah nak memaksimumkan kita punya sistem yang kita ada.
Dan macam saya sebut tadi, akhirnya yang akan dapat benefit itu pelajar. Betul. Kan? Dan kita klien ataupun kita punya klien utama kita di universiti adalah pelajar. Tanpa pelajar mungkin kita pun tak berada di sini. Jadi memang kita kena perlu jaga kualiti. Untuk tugas kita ni adalah quality service kepada pelajar. Untuk pensyarah tu dia kena jagalah kualiti pengajaran dan sebagainya. Dan saya rasa untuk episod kali ini itu saja perbincangan ataupun perkongsian kita kepada audiens di luar sana. Semoga ia memberi maklumat tambahan lah kepada pelajar, kepada parents di luar sana berkenaan dengan penjadualan kuliah, pendaftaran khusus dan juga status pengajian pelajar. Sebab kita percaya mungkin macam parent ni dia akan terima tak surat ataupun result pelajar? Tak kan? Tak, cuma kalau yang pelajar tangguh pengajian ataupun tarik diri semua tu kita akan hantar kepada parent lah. Ya, betul. Sekurang-kurangnya di luar sana perbincangan ataupun knowledge berkenaan dengan urusan akademik ni menjadi salah satu knowledge tambahan kepada audiens di luar sana. So saya rasa untuk itu saja untuk episod kelima Univibes podcast UMT. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penapisah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.